Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatul qa'imati. Subhana rabbika. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat kaum muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan hendaklah kamu jangan mati kecuali setelah kamu menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya, sempurnanya di setiap bidang, sama ada di segi akidah wis sempurna, di segi ibadat, di segi iman, di segi akhlak, di segi cara hidup, wis sempurna mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, baru 2-3 hari kita telah masuk ke dalam tahun baru Hijrah 1445. Berarti kita telah meninggal tahun 1444. Kita namai hidup dalam tahun baru mengikut perhitungan Qamariyah, mengikut perhitungan bulan takuk musim sekeliling jadi sehari, mengikut perhitungan Qamariyah. Apabila disebutkan masuk tahun baru Hijrah, umat Islam seluruh dunia tergambar tentang hijrah Rasulullah SAW daripada Makkahul Mukarramah ke Al-Madinatul Munawwarah. Rasulullah SAW dibangkit oleh Allah menjadi Nabi ketika umurnya 40 tahun di Makkahul Mukarramah. Kemudian Allah perintah kepada Nabi Muhammad suruh menyebar Islam kepada manusia, suruh manusia mentauhidkan Allah, menyeru manusia kepada beribadat hanya kepada Allah, meninggal kepada sembahan yang lain daripada Allah, dan meninggal cara hidup jahiliyah yang bermahraja lela di Mekah pada masa itu. Maka setelah Rasulullah SAW menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala berdakwah menyeru manusia kepada Islam, ramailah pembesar-pembesar di Makkahul Mukarramah pada masa itu, termasuk puak saudara dia sendiri Abu Lahab, termasuk sepupu dia sendiri Abu Jahal,
tidak berpuas hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Lahab dan Abu Jahal dan orang Arab pada masa itu kasih kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, kerana Rasulullah seorang pemuda yang baik, seorang pemuda yang beramanah, seorang pemuda yang menghargai orang ramai. Tapi apabila Rasulullah SAW membawa Islam, menyeru manusia kepada Islam yang bercanggah dengan amalan-amalan mereka dahulu, dia semua berhala dan sebagainya, mereka tidak berpuas hati. Macam-macam mereka lakukan ke atas Rasulullah SAW, menuduh, memfitnahkan, ambil tai uta tak kepala Rasulullah, macam-macam. Apabila sampai satu masa matinya Abu Talib, bapa saudara Rasulullah yang menjaga Rasulullah, matinya Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah SAW, di situlah orang musyrikin tidak berasa segan nak buat gapo saja kepada Rasulullah. Kalau kedua-dua ini belum mati, nak buat gapo-gapo kepada Rasulullah, bahasa malu, bahasa segan. Kerincai kepada Abu Talib, kerincai kepada Khadijah. Apabila kedua-dua orang ini mati, tak ada dah tempat mereka nak malu, tak ada dah tempat mereka nak kerincai. Bahkan mereka lakukan ke atas Rasulullah macam-macam. Di situ Rasulullah SAW ambil keputusan nak cari tempat lain untuk menjadi markas, untuk menjadi pusat penggerakan dakwah. Pergi cari ke Taif, tapi tak berjaya. Orang Taif menerima, menyambut Rasulullah dengan anak-anak batu, menghalau Rasulullah keluar daripada Taif. Bukan hanya tidak membenar Rasulullah menyampaikan dakwah di Taif, bukan hanya mereka menghalau Rasulullah keluar daripada Taif, bahkan mereka melontar batu ke atas Rasulullah. Luka Rasulullah, darah Rasulullah, sakit Rasulullah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bangkit daripada Taif, Rasulullah tidak rasa lemah, tidak berputus asa dalam nak menjalankan perintah Allah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum pergi ke Taif, Rasulullah berdakwah menyuruh hanya kepada orang Mekah sahaja. Tapi apabila kembali daripada Taif, Rasulullah meningkatkan golongan sasaran. Mad'uun, kelumpamai dakwah Rasulullah SAW kepada seluruh manusia, bukan hanya orang Mekah. Apabila datangnya musim haji, marilah orang Arab daripada Madinah, daripada Syam, mari pada Yaman, macam-macam mari mengerjakan haji. Di situlah Rasulullah mengambil kesempatan untuk menyampaikan dakwah kepada orang yang ramai yang datang daripada berbagai-bagai negara pada masa itu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, orang Madinah yang mari ke Mekah nak mengerjakan haji berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka terima Islam. Mereka terima Islam daripada Rasulullah SAW kerana mereka dah dengar dah nama Muhammad, seorang Nabi, seorang pemimpin daripada mulut orang-orang Yahudi. Kerana orang Yahudi yang berada di Al-Madinatul Munawwarah dan orang Arab sama ada Aus dan Khazraj selalu bermusuhan di antara kedua-dua pihak ini. Orang Yahudi selalu ijtihad, selalu prakak. Nantilah orang Arab satu masa akan datang kepada kami seorang pemimpin, seorang Nabi yang bernama Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi Muhammad dibangkit, kami akan jadi kuat, kami akan mengatasi dan mengalahkan kamu, hei orang Arab. Nama Muhammad selalu masuk ke dalam telinga orang Arab. Apabila orang Arab datang ke Mekah mengerjakan haji, berjumpa dengan Muhammad, oh ni dia dah Muhammad, orang Yahudi duk istihad, duk perakat. Dia kita dulu.
memeluk agama Islam, beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang pula sekali, kali yang kedua, kali yang ketiga, mereka mengangkat sumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Aqabah, tempat kita duk melontar mengerjakan haji pada hari ini. Bersumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menjaga Rasulullah, minta Rasulullah hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Mereka nak menjaga Rasulullah sebagaimana mereka menjaga anak-anak mereka. Mereka nak bantu kerjasama dengan Rasulullah, nak menyebar Islam kepada manusia. Maka apabila sampai 13 tahun dari kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berumur 53 tahun, maka Rasulullah berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Kerja pertama membina masjid di Quba. Dan apabila sampai ke Al-Madinatul Munawwarah, Rasulullah membina masjid Al-Masjidun Nabawi yang ada di Mekah, di Al-Madinatul Munawwarah pada masa ini. Dan kerja yang kedua yang Rasulullah lakukan setelah berada di Al-Madinatul Munawwarah ialah mengikat ukhuwah, persahabatan, kasih sayang di antara umat Islam. Sama ada umat Islam yang datang daripada Makkahul Mukarramah dinamakan Al-Muhajirun, dan orang-orang Islam yang berada di Al-Madinatul Munawwarah yang digelar sebagai Ansar. Rasulullah mengikatkan persahabatan, kasih sayang, ukhuwah di antara mereka. Ayat kata pentingnya ukhuwah sesama orang Islam. Ayat kata pentingnya mahabbah, kasih sayang, tolong menolong, at-ta'awun di antara orang Islam. Apabila orang Islam adanya ikatan ukhuwah dengan ikatan iman, dengan ikatan al-aqidah, apabila terjalinnya kasih sayang di antara orang Islam, maka disitulah umat Islam yang berada di Al-Madinatul Munawwarah menjadi masyarakat yang kuat, menjadi masyarakat yang hebat, digeruni dan disegani oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, apabila Rasulullah berada di Al-Madinatul Munawwarah, Rasulullah pergi berjumpa dengan orang yang puasa. Rasulullah pergi berjumpa dengan orang Yahudi yang puasa. Maka Rasulullah bertanya orang-orang Madinah, gapo orang Yahudi dok buat dok puasa tu? Apa bila mereka itu dok puasa? Mereka itu puasa pada hari yang ke-10 daripada Muharram, yang dinamakan bahasa Arab kata Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal yaum alladhi tasumunahu? Apakah hari ini yang kamu berpuasa? Faqalu hadza yaumun azimun andallahu fihi Musa wa qaumahu. Mereka menjawab, mereka berpuasa, orang Yahudi berpuasa kerana mereka mengingat di satu hari yang paling agung bagi mereka, hari yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya daripada Firaun. Sebagaimana kita dengar sejarah, Musa alaihi salam berada di negara Mesir, menyampaikan dakwah, menyeru manusia kepada Islam, ditentang hebat oleh Firaun, dimarah, dimurkai oleh Firaun. Akhirnya Firaun mau membunuh Musa dan Bani Israel sebagai kaum Nabi Musa. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa supaya memukul laut dengan tongkatnya. Akhirnya laut berbelah. Lepaslah Musa dan Firaun dan pengikutnya ke sebelah sana. Kemudian apabila datang Firaun, maka tenggelamlah di dalam laut apabila laut dilikungi semula pula. Maka dengan sebab itulah mereka berpuasa pada hari berlaku hari itu, hari Asyura. Berlaku Musa dibebaskan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Firaun, ialah pada hari Asyura, hari yang ke-10 daripada Muharram. Maka dengan sebab itulah Nabi Musa alaihi salam berpuasa pada itu sebagai syukur akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah orang-orang Yahudi kata dia puasa
pada hari itu, hari Asyura. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa nahnu ahqqu wa aula bi Musa minkum." Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Maka Rasulullah kata, kami lebih berhak daripada kamu lagi dengan Musa. Maka sebab itulah Rasulullah berpuasa pada hari Asyura, dan Rasulullah menyuruh umatnya supaya berpuasa pada hari Asyura. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, hari Asyura, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, iaitu hari Asyura, orang-orang musyrikin Mekah dulu telah kenal hari Asyura. Mereka telah berpuasa pada hari Asyura pada masa jahiliyah lagi. Rasulullah pun ketika berada di Makkahul Mukarramah juga berpuasa pada hari Asyura. Berarti orang-orang Arab musyrikin di Makkahul Mukarramah sebelum bangkit Nabi Muhammad SAW, mereka telah mengenali hari Asyura dan mereka juga berpuasa pada hari Asyura. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka dengan sebab itulah bulan Muharram ini adalah satu bulan yang ada kelebihan banyak. Di antara kelebihan pada bulan Ramadan ialah puasa. Puasa sunat pada bulan Muharram adalah lebih baik. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seafdal puasa selepas daripada bulan Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, puasa sunat pada bulan Muharram sangat-sangat digalakkan. Terutama puasa hari Asyura. Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaum Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablahu." Siapa yang berpuasa hari Asyura, diampun dosa sebelumnya setahun. Banyak kita lakukan setahun dosa ni, diampunkan oleh Allah dengan kita berpuasa sehari saja. Ini merupakan rahmat Allah kepada manusia, kepada hamba yang seperti dengan kita ini. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita kadang-kadang kena boleh puasa hari Asyura. Boleh puasa. Tapi Rasulullah SAW dia puasa sehari saja hari Asyura. Tapi apabila dia tahu kata orang Yahudi puasa hari Asyura sehari, Rasulullah nak tak serupa dengan orang Yahudi, dia nak puasa sehari lagi, hari yang ke-9, tapi tak ada nak puasa. Sebab itu kita puasalah 2 hari, hari 9 dan hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Puasa hari 9 kerana Nabi tak serupa dengan orang Yahudi. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, dan dalam bulan Asyura, dalam bulan Muharram ini banyak perkara-perkara yang berlaku. Di antaranya Rasulullah SAW keluar kepada Khaybar untuk berperang dengan orang Yahudi. Dan dalam bulan Muharram juga Rasulullah menghantar utusan dia, pendawah-pendawah dia kepada negara-negara, kepada raja-raja, kepada pemimpin-pemimpin untuk menyeru pemimpin kepada Islam setelah berada di Al-Madinatul Munawwarah. Dan pada bulan Muharram juga berlakunya perpindahnya daripada kiblat kepada Masjidil Aqsa kepada kiblat kepada Kaabah Kaabah yang berada di Makkahul Mukarramah. Dan pada bulan Muharram juga Allah Subhanahu wa taala membebaskan, menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dan menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang menentang Nabi Nuh dalam lautan air yang kuat, yang besar, air bah. Pada bulan Muharram berlaku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mimma khati'atihim ughriqu faudkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara wa qala nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin diyara." Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, kaum Nabi Nuh, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku,
Janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Surah Al-Baqarah, surah Nuh ayat 26. Di antara perkara yang berlaku juga dalam bulan Muharram, iaitu ketika Raja Namrud nak bakar Nabi Ibrahim dan api jadi sejuk, berlaku dalam bulan Muharram. Dan Nabi Yakub dalam keadaan buta, anak dia ambil Nabi Yusuf, ambil baju Nabi Yusuf, kelip main Nabi Yusuf, Nabi Yakub tak di muka dia, hilang, mata buta, boleh jadi celak. Dalam bulan Muharram juga. Dan dalam bulan Muharram juga berlakunya turunnya kitab At-Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Berlaku dalam bulan Muharram juga ialah Nabi Musa diangkat ke syurga. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram, menunjukkan bulan Muharram bulan mulia, bulan yang patut kita perbanyakkan solat sunat, siam sunat dan amalan-amalan yang lagi. Mudah-mudahan kita dalam sebulan ini penuh dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wahai sekalian hamba Allah, saya berwasiat bagi saya sendiri dan kepada sidang Jumaat semua, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, sama-samalah kita mentaati Allah agar kita termasuk dalam golongan manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat sekarang lah ni duk hibur peristiwa yang berlaku di Sweden. Ada pemuda Sweden minta daripada kerajaan dia, minta kebenaran daripada polis untuk nak jejak Al-Quran dan membakar Al-Quranul Karim. Maka diizin. Di situlah mereka jejak Al-Quran, bakar Al-Quran di hadapan setantut hak Turki yang berada di Sweden. Maka umat Islam seluruh dunia, tak kira negara di Timur Tengah, negara Islam di mana saja, tidak berpuas hati dan peranan mencaci kepada pemuda yang nak menegakkan kebebasan yang diberikan oleh, yang dibenarkan oleh pihak kerajaan. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kerana ada sekarang satu ideologi al-wujudiyah, nak menegakkan kebebasan dan kesamaan antara manusia di atas muka bumi ini. Noi manusia ni isra, noi manusia ni bebas ikut dia nak buat gapo, tidak peduli kepada perintah Tuhan dan tidak peduli kepada agama, tidak peduli kepada apa saja. Nak menunjukkan kebebasan dia mai bakar Al-Quran, tak boleh siapa lagi. Maka di situlah mereka membakar Al-Quran, menghina Al-Quranul Karim, menghina kitab suci yang dipegang oleh umat Islam. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita sedar kata orang yang benci kepada Islam, benci kepada Al-Quran bukan sikit. Tapi bagi kita beriman dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran kan kitab suci yang datang daripada Allah.
Kitab suci yang merupakan huda, petunjuk, pembimbing. Hudan, nak menunjuk manusia ke jalan yang benar. Kita beriman bahawa Al-Quran merupakan nur, cahaya untuk menyuluh manusia dalam kegelapan kepada cahaya. Tilka ayatul kitab, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim. Kerana Al-Quran diturunkan oleh Allah nak mengeluarkan manusia daripada kegelapan dan kegulitan kufur kepada cahaya Islam. Maka dengan sebab itulah orang-orang Yahudi, orang Kristian tidak berpuas hati benar kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran Karim. Tapi kita sedar, walaupun demo tak kena, kita berpegang teguh dengan Al-Quran, dihina, dijijak, dibakar, kita tetap berpegang teguh dengan Al-Quran Karim. Kerana ini suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Hendaklah kamu ikut apa yang diturunkan ke atas kamu oleh Tuhan kamu, dan jangan kamu ikut yang lain daripada Al-Quran, yang lain daripada ajaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.